Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ini saya ingin membuat sedikit share sebenarnya. Share mengenai teh. Manakah pilihan kita? Teh O kah ataupun teh tarik? Okey, sebelum kita jawab persoalan tu, di sini saya ingin share sedikit lagi tentang macam manakah sejarah teh ni sebenarnya. Okey, sejarah teh ni sebenarnya dia berasal daripada negara China. Sejak 5,000 tahun dahulu lagi, di mana teh ni dari dulu lagi memang teh ni adalah untuk minuman kesihatan. Dan teh ni sebenarnya berpunca daripada satu maharaja Cina pada 5,000 tahun dahulu, iaitu Maharaja Shen. Di mana ketika itu Maharaja Shen tu dia mau minum, dan ketika di rumah dia, tempat didihan air tu berdekatan dengan tingkap. Jadi di mana di tingkap dia tu adalah pohon-pohon kayu yang berjuntai, dan jatuhlah 2-3 helai daun pokok lah pada masa tu, jatuh dan masuklah di air rebusan tu. Dan Maharaja Shen pun dia minum, dan Maharaja Shen dia rasa sedap, rasa teh lah, rasa sedap. Dan 2-3 hari selepas tu Maharaja Shen dia rasa ada macam kesihatan dia bertambah sedikit lah, macam bagus untuk kesihatan. Jadi teh mula berkembang pada masa tu. Dan pada abad ke-17, pedagang-pedagang daripada Belanda dan Portugis yang pertama sekali memperkenalkan teh di Eropah. Di mana pada masa tu pedagang-pedagang Portugis dan juga Belanda tu tadi membawa teh tu menggunakan kapal laut, dok ekspor pergi Eropah. Tapi pada masa tu bangsa-bangsa Eropah kurang meminati teh. Sebab pada masa tu kopi masuk dulu di Eropah, kemudian baru teh. Jadi bangsa-bangsa Eropah ni kurang sikit meminati kopi, kurang sikit meminati teh, dong lebih menggemari kopi. Okey, dan pada abad ke-17 bangsa Rusia pertama yang meminati teh. Dan apabila teh masuk pergi Rusia pada masa itu, terdapat permintaan yang tinggi. Jadi berdoyon-doyonlah pedagang-pedagang daripada Rusia membawa unta yang muatan teh, dong pergi China hanya untuk memborong teh. Itu ada lagi sejarah, ada lagi lah. Kita sentuh sikit-sikit. Dong berbaris panjang masuk China hanya untuk memborong teh. Dan pada abad ke-17 juga di Eropah, di mana minuman-minuman teh ni sebenarnya hanyalah untuk orang-orang bangsawan ataupun hanyalah untuk orang-orang yang kaya, kerana pada masa tu nilai teh yang agak mahal. Kerana ini terbukti Raja Charles II berkahwin, di mana selepas majlis dia tu diorang ada buat sedikit majlis di istana, dan minuman dihidang pada masa tu adalah teh. Hanya orang-orang bangsawan saja yang dapat minum. Dan selepas itu barulah teh ni dia mula berkembang ke semua negara pada masa itu, sampailah sekarang. Itu adalah sedikit sejarah tentang kewujudan teh. Okey, hari ini kita berbalik kepada tajuk tadi. Manakah pilihan kita? Teh O kah teh tarik? Okey, sebenarnya apakah teh ni sebenarnya? Teh ni apa? Kita akui teh ni dia adalah satu minuman yang berkhasiat, dan terbukti 5,000 tahun sudah penggunaan penggunaan teh ni sampailah sekarang. Apa sebenarnya teh ni? Teh ni sebenarnya dia mengandungi antioksidan. Saya percaya kita semua tahu, pernah selalu dengar antioksidan. Tapi apa sebenarnya antioksidan tu? Antioksidan ni merupakan, dia adalah satu molekul di mana yang bila kita minum teh, dia masuk ke dalam badan kita, di mana antioksidan tu tadi dia dapat mencegah daripada sel-sel dari badan kita ni, daripada sel-sel dalam tubuh badan kita ni daripada dirosakkan akibat daripada radikal bebas dan juga penyakit-penyakit tertentu. Apakah radikal bebas ni? Radikal bebas ni adalah seperti asap-asap rokok, asap-asap kenderaan, kalau macam sekarang asap-asap kilang, ataupun bahan-bahan kimia yang beracun yang kita nak tahu berpunca dari mana, yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Jadi fungsi antioksidan tu dia adalah melawan untuk mencegah sel-sel kita daripada rosak. Dan penyakit-penyakit tertentu tu adalah penyakit, contoh dia adalah penyakit kanker dan juga penyakit jantung dalam masa yang long term lah kita akan dapat.
Antioksidan ataupun nama saintifik dia adalah polyphenol. APCG ni dia tinggi di teh hijau. Okey, teh juga dia terbagi kepada dua. Teh hijau dan juga teh hitam. Tapi daripada daun yang sama, iaitu daripada pokok Camellia sinensis. Di mana teh hitam ni, teh yang biasa kita minum, teh bo, teh Sabah, itu adalah teh hitam. Teh hijau lah. Cuma proses dia saja yang berlainan. Di mana teh hitam ni pengeringan dia dikeringkan sampai dia berwarna hitam. Kalau teh hijau ni dia diperam, di mana dalam proses penghasilan teh hijau ni dia masih mengekalkan hijau dia tu. Oleh sebab itulah teh hijau ni mempunyai antioksidan yang paling tinggi berbanding dengan teh hitam. Teh hijau ni sebenarnya lebih berkhasiat berbanding dengan teh hitam. Okey, mengikut kajian TO, bila kita letak krima ataupun bila kita letak gula, di mana krima dan juga gula tu tadi, dia sebenarnya menetralkan antioksidan tu. Maknanya bila gula dan krima masuk ke dalam teh tu, antioksidan tu dah habis, kena neutral oleh dua benda ni tadi. Maknanya kita minum teh kosong, tiada apa-apa sumber, tiada apa-apa antioksidan, tiada, maknanya kosong lah kita minum. Okey, dia berbeza pula dengan teh tarik. Teh tarik ni sebenarnya kalau kita di sini di Malaysia, teh tarik akan dicampur menggunakan krima. Dia bukan menggunakan susu, dia menggunakan krima. Krima ni sebenarnya untuk pengetahuan kita semua, krima ni dia adalah lemak sintetik, di mana lemak sintetik ni dia adalah trans factor yang tidak baguslah sebenarnya. Di mana trans factor ni dia adalah minyak yang tidak sihat, yang boleh menyebabkan sakit jantung. Di mana teh tarik ni adalah gula yang paling tinggi, di mana mengikut kajian KKM, satu gelas teh tarik mengandungi 12 sudu gula. Cuba bayangkan, kalau pagi kita minum teh tarik panas satu pagi, sarapan pagi. Tengah hari lunch kita minum teh tarik sejuk. Sama juga teh tarik, cuma beza dia sejuk dan juga panas. Jadi dalam kita minum 12 sudu sudah 24 sudu, belum campur lagi makanan-makanan yang lain yang mengandungi gula yang lebih tinggi. Pasal itulah yang mengikut kajian, kita dalam satu hari kita mengambil 60 lebih sudu sebenarnya. Pasal itulah keberangkalian sakit jantung tu tinggi, risiko yang paling tinggi untuk kita hadapi apabila mengambil gula yang terlalu tinggi. Juga bubble tea yang sekarang kira makanan yang famous. Bubble tea tu mengandungi 16 sudu. Dia mengikut jenis-jenis bubble tea, 16 hingga 12 sudu gula sebenarnya. Dan juga coklat tu dia mengandungi 20 sudu gula. Coba bayangkan, satu hari kita minum berapa bubble tea. Terpulanglah kepada kita untuk kita membuat pilihan sama ada kita mau manakah satu pilihan kalbu kita sebenarnya. Kita mau teh tarika atau kita mau TO. Terpulanglah kepada semua untuk membuat pilihan. Kalau mau sehat, kita ambil TO. Kalau mau pilihan kalbu yang menyusuk di kalbu, kita pilihlah teh tarik. Semua terpulang kepada anda untuk menjaga kesihatan, dan kita memastikan untuk memaksimumkan kesihatan kita, di mana pada zaman sekarang ni kita dilanda dengan wabak COVID-19 lagi, di mana sebenarnya kita mau memastikan stamina kita di tahap yang terbaik lah, insyaAllah. Bukan saja untuk urusan harian kita, sebenarnya untuk memudahkan untuk kita beribadah dengan Allah. Itu sebenarnya kesihatan kita kena jaga. Penting untuk kita menjaga kesihatan, insya-Allah. Wallahu a'lam.